Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-90 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji, daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah melarang orang-orang beriman daripada mengharamkan apa jua yang dihalalkan Allah kepada mereka, dan Allah memerintahkan mereka supaya menikmati apa jua yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka berupa rezeki yang baik, tanpa sikap membazir atau melampau maupun sikap kedekut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada mereka tentang hukum yang sepatutnya mereka patuhi dalam isu sumpah dan sebagainya. Maka sekali lagi Allah memanggil orang-orang beriman di dalam ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka tentang keburukan beberapa perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan mereka untuk menjauhinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang jenis yang ketiga daripada hukum-hukum yang disebutkan dalam konteks semasa mengenai ayat ini, yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang beriman agar jangan mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan berupa kebaikan. Di samping selepas itu Allah menjelaskan pula tentang hukum mengenai sumpah dan bagaimanakah cara dan kaedahnya jika sumpah-sumpah itu dilanggar. Maka bentuk kesinambungan atau bentuk hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, apabila Allah menyebutkan dalam ayat yang telah lalu, janganlah kamu wahai orang beriman mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah telah halalkan kepada kamu. Dan kemudiannya Allah mengatakan, makanlah daripada apa yang diberikan Allah kepada kamu berupa rezeki yang halalan tayyibah. Kemudiannya Allah menjelaskan apabila terdapat dalam perkara-perkara yang dianggap sebagai baik itu termasuklah arak dan judi. Sedangkan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahawa kedua-duanya tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dihalalkan, bahkan termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan. Perkataan al-khamr membawa maksud atau maksudnya ialah as-satr, iaitu suatu bentuk penutupan. Maka al-khamr itu boleh dikatakan ialah sesuatu yang akan bila diminum akan menutup akal, akan menyebabkan akal tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Dan di antara kalimah yang merujuk kepada al-khamr juga seperti khimarul mar'ah, iaitu
pakaian wanita, iaitu tudung wanita yang menutup wajahnya. Adapun kalimah maisir merujuk kepada judi ataupun al-qimar, dan ia diambil dari perkataan al-yusr, bermaksud sesuatu yang mudah, kerana harta itu akan mudah diperolehi oleh orang yang berjudi tanpa sebarang usaha, dan ia meliputi segala perolehan yang didapati dalam bentuk nasib semata-mata, kebetulan semata-mata, yang tidak ada padanya usaha yang sebenar. Sementara al-azlam pula merujuk kepada perbuatan mengundi nasib menggunakan batang-batang anak panah, yang mana pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, orang Arab biasa menulis di atas batang-batang anak panah apabila mereka ingin melakukan sesuatu. Contohnya dalam hal ini mereka menggunakan 3 batang anak panah. Salah satu dia tulis amarani rabbi, Tuhanku menyuruh aku melakukan sedemikian. Lagi satu anak panah ditulis nahani rabbi, Tuhanku melarangku, dan yang ketiga dibiarkan tanpa bertulis. Maka bila mereka mahu bermusafir atau mahu berperang atau mahu berkahwin atau lain-lain urusan, mereka akan pergi ke rumah berhala mereka. Lalu mereka menggunakan batang-batang anak panah tadi, maka mereka mengundi nasib atau menggoncangkan ketiga-tiga anak panah itu dan diambil salah satu daripada 3. Jika tertulis Tuhanku memerintahkan aku, maka mereka teruskan apa yang mereka rancangkan. Sekiranya keluar anak panah yang tertulis Tuhanku melarangku, maka mereka tidak melakukan perancangan itu. Dan sekiranya keluar anak panah yang tidak tertulis apa-apa, lalu mereka cuba lagi buat kali kedua dan ketiga, sehinggalah keluar anak panah yang menentukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan larangan tentang al-azlam ini dalam awal surah Al-Maidah yang telah kita bicarakan bersama. Adapun kalimah rijsun merujuk kepada qadar, suatu kekotoran yang dianggap jijik oleh manusia yang mempunyai perasaan yang ataupun mempunyai emosi yang stabil ataupun yang sesuai dan akal yang sejahtera. Maka sesuatu yang kotor itu akan dianggap jijik oleh orang yang normal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama tafsir telah menyebutkan beberapa riwayat dalam menjelaskan sababun nuzul ayat-ayat ini. Di antaranya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahawa beliau berkata ayat ini turun dalam beberapa ayat daripada Al-Quran, dan beliau berkata bahawa aku telah bertemu dengan beberapa orang dalam kalangan Ansar, lalu mereka mengajakku, datanglah ke tempat kami akan beri kamu makan, minum dan kami akan beri kamu minum arak, dan ia berlaku sebelum arak diharamkan. Lalu kata Sa'ad, lalu aku pun mendapatkan atau menyambut jemputan mereka, lalu bertemu mereka di suatu taman ataupun kebun yang mana mereka menghidangkan makanan dan minuman termasuklah arak. Lalu aku makan dan minum bersama mereka. Lalu aku menyebut tentang golongan Ansar dan Muhajirin. Lalu aku katakan kepada mereka, orang Muhajirin lebih baik daripada Ansar. Lalu tiba-tiba ada seorang lelaki Ansar telah memukulku dan telah melukakan hidungku. Lalu aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari pula membawakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, turunnya pengharaman arak itu pada 2 kabilah daripada kaum Ansar, yang mana kedua-dua kaum ini telah meminum arak sehingga mereka mabuk. Lalu mereka saling mengutuk antara satu sama lain sehingga mereka bergaduh sesama sendiri. Setelah mereka sedar, dalam kalangan mereka melihat adanya kesan luka pada wajah masing-masing. Lalu ada yang menyatakan, sahabatku atau saudaraku telah melakukan ini kepadaku, sedangkan mereka adalah bersaudara dan tidak ada sebarang permusuhan sesama mereka. Demi Allah, kalaulah ada rasa kasihan belas pada
pada diriku atau pada dirinya, dia tidak akan melakukan perkara ini padaku. Dan sehinggalah berlaku ketegangan sesama mereka. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Maka secara keseluruhan ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar, sesungguhnya mengambil arak, iaitu minuman yang menghilangkan kewarasan akal, yang akan menyebabkan akal menjadi berkecamuk dan menghalangnya daripada berfikir secara normal. Dan juga wal maisir, iaitu perjudian yang dengannya seseorang akan memiliki harta semata-mata berasaskan nasib sahaja, berasaskan kebetulan sahaja, tanpa usaha yang sebenar. Wal ansab, merujuk kepada batu-batu yang dijadikan sembahan, atau batu-batu yang padanya disembelih binatang-binatang sebagai suatu sembahan terhadap berhala-berhala. Wal azlam, iaitu batang-batang anak panah yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui nasibnya sama ada baik maupun buruk. Maka keempat-empat perkara ini rijsum min amali syaitan, suatu pekerjaan yang jijik yang tidak akan boleh diterima oleh mereka yang mempunyai jiwa yang bersih dan suci. Tidak boleh diterima oleh akal yang sejahtera, kerana ia datang daripada min amali syaitan, daripada godaan syaitan yang merupakan musuh ketat terhadap manusia, yang tidak mahu kebaikan untuk manusia, melainkan mahu menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan keburukan. Fajtanibu, lalu kamu wahai orang-orang beriman, jauhilah keempat-empat perkara ini. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan sebab kamu menjauhi keempat-empat perkara ini dan kamu tinggalkan sekiranya ia pernah kamu lakukan dahulu, kamu akan beroleh kejayaan di dunia dan pastinya kejayaan di akhirat. Maka perintah fajtanibu di sini bukan hanya perintah untuk tidak melakukan atau meninggalkan keempat-empat perkara ini, tetapi juga untuk menjauhi segala perkara ataupun unsur yang boleh membawa kepada perlakuan keempat-empat perkara ini, seumpama bercampur gaul dengan golongan yang suka melakukan ataupun duduk di dalam majlis yang berlaku kepadanya keempat-empat perkara ini dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.